Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan, Setiausaha Bandar dan para AJK yang dimuliakan, yang dihormati imam yang memimpin solat sebentar tadi, yang mendoakan kita sejahtera di dunia dan juga di akhirat, dan juga Bilal yang mengumandangkan azan, yang menyuruh kita hadir ke masjid, dan juga Siak yang mempersiapkan masjid menyambut kehadiran kita. Seterusnya muslimun muslimat yang dikasihi Allah, yang diredai Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya bersyukurlah kita kepada Allah SWT kerana memberi masa emas, peluang masa emas, memberi kita meraih masa emas kita. Masa emas itu ialah hadir ke masjid. Itu masa emas kita sebagai seorang Islam. Kerana Nabi SAW hariannya ulang-alik harinya ke masjid. Sesiapa yang dapat seperti Nabi, itulah anugerah terbesar dalam hidupnya dalam Islam. Kerana itulah tiang agama. Dan Nabi ulang-alik ke masjid. Besarnya datang ke masjid. Itu masa emas, anugerah daripada Allah. Sekarang masa ini, adakah semua dapat anugerah ini? Tak semua dapat. Yang dapat itu dapatlah. Saya sendiri pun boleh tentu lagi dapat besok. Boleh tentu lagi dapat subuh nanti. Boleh tentu lagi. InsyaAllah akan dapat. Berterusanlah datang ke masjid. Pada petang ini kita akan sambung bab yang ke-60 dah. Babnya ialah yang dapat menyelamatkan mukmin dari huru-hara fitnah dan siksa kubur. Muka surat kalau sahabat kita depan, muka surat 243. Belum lagi kan? 243 dah. Sebab saya tak belum lagi kan? Sebab tak datang bulan lepas, tak dapat datang. Jadi babnya ialah yang dapat menyelamatkan orang mukmin daripada huru-hara daripada kubur. Sebenarnya banyak perkara yang dapat menyelamatkan kita daripada azab kubur. Seperti hadis terlalu banyak. Tetapi di sini ada 5 yang utama yang ada dan disebut dalam hadis. Imam Qurtubi letak perkara 5 ini. Seperti kita lah, banyak perkara amalan soleh yang terlalu banyak tak terkira. Tapi amalan soleh kalau sesama manusia ini, ketuanya ialah sedekah. Banyak lagi yang lain. Hubungan kita dengan Allah itu, amalan solehnya ialah solat. Itu solat. Maknanya banyak lagi perkara amalan soleh lain, banyak. Begitulah juga dalam bab ini, yang dapat menyelamatkan kita dari kubur ini terlalu banyak. Tapi 5 ini disebut sebagai yang di antara yang utama. Yang utama untuk kita selamatkan diri kita daripada azab kubur. Ada 5. Kalau kita tak dapat 5, pastikan ada 1, 2. Kalau tak dapat 3, dapat 2. Tak dapat 2, dapat 1. Adalah 1 daripada yang disebut di sini. Yang pertama itu memang kita tak dapat lah. Yang pertama disebut sini memang kita tak ada lah, tak terlibat lah. Yang pertama di sini. Kenapa yang pertama ini jadi utama? Imam Qurtubi sebut satu persatu. Kenapa yang pertama ini jadi utama? Kerana ada dalam hadis-hadis Nabi, hadis-hadis sahih. Jadi yang ada beberapa perkara yang menyelamatkan orang mukmin huru-hara daripada kubur. Apakah fitnah dalam kubur itu? Apa fitnahnya? Pertama sekali ialah awal-awal masuk lagi dah mula dah. Adakah dia dialu-alukan oleh kubur ataupun dihina oleh kubur? Kita insya-Allah dialu-alukan. Selamat datang Muhammad bin Ahmad, selamat datang. Kamu dahulu berpijak di atas aku dengan benar sekali, dengan akhlak mulia. Dialu-alukan. Itu antaranya. Kalaulah orang kafir, takkanlah dialu-alukan begitu.
dialu-alukan seperti takkan sama. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Sama ke orang kafir dan orang ahli neraka dan ahli syurga? Ahli syurga itu ialah orang yang berjaya. Sama juga kubur itu neraka bagi orang kafir, syurga bagi kita. Mana sama? Apabila kita dimasuk dekat situ, dialu-alukan. Orang kafir takkanlah dialu-alukan, dihina, diherdik. Selamat datang. Tidak ada ucapan hormat bagi kamu. Sila masuk. Terus dihempitnya sekali. Terus dihempitnya sehingga menggerupu sakit. Tidak ada selamat datang bagi kamu. Aku diberi kuasa oleh Allah untuk menghempit kamu. Makna itu bermulanya fitnah. Dan di situ pun dah mula. Tapi fitnah yang paling besar sekali ialah menghadapi muka dan nakir. Itu fitnah yang paling besar sekali. Jadi kita boleh selamat. Yang disebut di sini, kita boleh selamat dialu-alukan. Boleh tak selamat daripada muka dan nakir? Boleh. Banyak perkara yang menyelamatkan kita, terlalu banyak sekali. Asalkan kita masuk dalam kubur ini, kita masuk sebagai seorang yang benar, bukan seorang yang salah. Kalau masuk sebagai seorang yang salah, memanglah bermasalah. Memang bermasalah. Tapi kalau masuk sebagai orang yang benar, memanglah ia benar. Memang ia benar. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan Tuhan tetapkan dia menjawab. Boleh menjawab. Baik yang lalu. Jadi orang seperti kita lah, kalau kita dipanggil ke mahkamah. Tapi kita tak buat hanya di pertuduhan yang palsu sahaja. Pertuduhan yang salah. Kita hadir mahkamah. Tapi terasalah juga gerung. Gementar juga kerana mana masuk dia kandang tu. Tapi keseluruhannya kita tak rasa takut. Kenapa? Kita benar. Kita tak salah pun dalam bab tu. Dan kes tu tak salah pun, tak terlibat pun. Tapi nama dipanggil. Bagaimana orang yang betul-betul yang salah? Tentulah dia pun dalam keadaan yang bersalah. Begitulah kita dengan kubur kita nanti. Sesiapa pun gementarlah kalau diingatkan kubur. Nak masuk dalam kubur itu sesiapa pun gementar. Tapi bagi orang yang benar, apabila dia masuk, perkara itu akan hilang. Akan hilang. Itu ialah kemuliaan Allah SWT kepada kita. Dan kubur itu adalah taman syurga bagi kita, insya-Allah, dan jurang neraka bagi orang kafir. Setiap antara kita yang wafat, yang mati, imam akan doakan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufrum min hufratin niran. Jadikanlah kuburnya taman syurga, jangan jadi kuburnya jurang neraka. Jurang neraka tu orang kafir lah. InsyaAllah kita semua ini selamat. Jangan takut, jangan bimbang. Jadi langkah hidup ini biar langkah yang benar. Kalau langkah salah, masuk kubur pun salah lah. Bagaimana langkah salah nak masuk kubur jadi benar? Mana benar? Tak benar. Kita bukan maghdub. Kalaulah kamu dimurkai masuk kubur, memang kamu akan dimurkai. Kalau kamu sesat masuk kubur, memang kamu ni orang sesat. Kalau kamu di atas siratal mustaqim bersama Nabi, memang kamu benar. Ihdinas siratal mustaqim, memang kamu benar. Dipersilakan masuk, dialu-alukan. Itulah diingatkan kepada kita. Hidup ini apa tujuan hidup? Hidup ini tak bukan untuk beribadat kepada Allah. Tujuan ibadat itu ialah taat kepada Allah SWT. Dengan ketaatan kita kepada Allah, kita jadilah hamba yang patuh, bukan hamba yang derhaka. Jadi jadilah kita orang yang dikasihi Allah sebab kita taat kepada Allah. Itu yang kita minta kepada Allah. Kami bukannya dimurkai, waladhalin. Kami bukannya sesat. Kami taat, kami patuh. Jadi Allah pun, kita pun disayangi Allah dan diredai Allah. Kerana ketaatan, kepatuhan kita kepada perintah. Jadi orang kafir ini mana nak taatnya? Bunyi nama Nabi, dengan nama Nabi pun bagi dia alergi. Dengan ayat Al-Quran pun bagi alergi. Bahkan dia nak bakar Al-Quran yang ada. Nak bakar Al-Quran. Kalau nak bakar Al-Quran, bakarlah kau nak tahu. Nanti Al-Quran terbakar kamu nanti, barulah kamu tahu siapa yang membakar. Dunia ini walaupun kamu boleh bakar Al-Quran, masuklah kubur nanti kita tengok siapa akan bakar siapa. Itu ingat. Semoga orang-orang ini
bertaubat kepada Allah. Kita doakan dia bertaubat kepada Allah, kembali kepada yang sebenarnya. Ada 5 hal yang dapat menyelamatkan orang mukmin dari huru-hara, iaitu huru-hara seksa kubur, soal jawab muka dan nakir. Seksa kubur itu himpitan kubur, pukulan daripada malaikat muka dan nakir, pukulan daripada malaikat azab, dan juga gigitan binatang bisa. Itu azab dalam kubur. Dan seksa kubur. Ada 5 perkara yang menyelamatkan daripada huru-hara, fitnah dan seksa kubur. 5 perkara itu tetap. Yang pertamanya ialah ar-ribat. Yang pertamanya disebut ar-ribat. Betul? Ribat disebut itu ribat. Yang pertama itu sebut ribat. Ribat ini pada bahasanya tali mengikat kuda. Itu ribat. Tali itu pada bahasa. Pada istilahnya ialah orang yang menjaga sempadan. Orang yang menjaga sempadan, sempadan yang bersempadan dengan negara lain, ataupun yang bersempadan dengan negara yang bukan Islam. Bila-bila masa boleh berlaku serangan daripada mereka. Itu ar-ribat. Maknanya siapa lagi kalau tidak tentera dan polis? Siapa lagi? Tentera dan polis lah ni, ataupun anggota keselamatan yang ditugaskan di sempadan. Mereka tak tidur. Mereka tak tidur, dan pahalanya walaupun dia berkhidmat 5 tahun, pencen 5 tahun, kemudian wafat, pahalanya berterusan sampailah ke akhirat, sampailah dia dibangkit. Orang yang menjaga sempadan ini. Jadi polis, tentera itu besar tugas kepada negara, dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia katakan dia ni antara orang yang selamat daripada seksa kubur, fitnah kubur dan azab kubur. Itu ar-ribat. Orang yang menjaga. Kita lihat di sini, siapakah itu ar-ribat? Siapakah orang yang bersiap sedia menjaga sempadan itu? Diriwayatkan oleh Muslim dari Salman bahawa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersiap siaga, iaitu ar-ribat, menjaga sempadan daripada serangan musuh, bersiap siaga selama sehari semalam, itu lebih baik daripada puasa dan salat malam sebulan. Apabila ia meninggal dunia, ia masih mendapatkan pahala dari amal yang pernah dilakukan, dibalas rezekinya dan selamat daripada berbagai fitnah. Inilah orang yang menjaga sempadan daripada serangan musuh. Ketika itu orang lain semuanya tidur, dia tak tidur. Pagi tak tidur, malam tak tidur. Adalah jadual tidurnya. Semata-mata untuk menjaga kepentingan orang lain. Kita di sini boleh solat, kita di sini boleh berjemaah, kita di sini boleh bina masjid, kita di sini boleh berbuka puasa hari ini dengan aman. Kerana apa? Kerana antara sebabnya di sempadan dengan musuh tu ada orang yang jaga di kita. Lebih-lebih lagi pada zaman komunis, era komunis tahun 60-an, 70-an, tahun 80-an, berakhir pada tahun 80-an, tahun 50-an dahulu. Ada komunis di sempadan jaga, berapa ramai yang kudung kaki, berapa ramai yang terkorban. Itu semua pahala sisi Allah berjalan walaupun mereka telah wafat. Falahum ajrun ghair mamnun. Pahala yang tak putus-putus, maksudnya apabila kita mati, apabila kita wafat, pahala itu tetap berjalan. Senang kasarnya ialah pencing pahala daripada Allah. Kalau kita berhenti kerja, pencing, jadi gaji tetap masuk. Tak kira lah separuh ke, suku ke, 1/4 ke, tetap masuk. Jadi kita kena ingat, Allah pun sedia pencing juga kepada kita ini. Allah sediakan pencing kepada kita. Kita dah dalam kubur dah mahu 4-5 ribu tahun juga. Bukan senang dalam kubur. Dalam tempoh masa dalam kubur tu 4,000 tahun ke, 3,000 tahun ke, 10,000 tahun ke, pahala dapat hari-hari. Hari-hari dapat. Tak kurang pun, penuh. Bukan separuh, penuh Allah bagi. Penuh Allah bagi. Itu maksudnya falahum ajrun ghair mamnun. Kalau tuan nak lihat pahala tak putus-putus ini, buka tafsir Rahman
tafsir surah Wattini wa Zaitun sampai kepada ayat illal ladzina amanu wa amsalat falahum ajrun ghairu mamnun. Ditafsirkan apakah maksud pahala yang tak putus-putus. Jelas di situ. Dan surah At-Tin tafsir Ar-Rahman Abdullah Basmih wallahu alam. Jadi orang yang menjaga sempadan ada disebut dah hadis ni. Siapa yang bersiap siaga sehari semalam saja, bersiap siaga berribat, makna jaga sempadan sehari semalam saja, tetapi dia meninggal dunia, pahalanya berjalan dan dibalas rezekinya dan selamat daripada kubur. Itu yang utamanya. Bersiap siaga itu, menjaga sempadan daripada serangan musuh itu adalah amal paling utama yang pahalanya tetap mengalir setelah setelah dia meninggal dunia. Sebagaimana ia diterangkan oleh hadis Al-Ala bin Abdul Rahman bin Ayyan kepada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Bermaknanya hadisnya terkenal, apabila seorang itu meninggal dunia, putuslah yang lain kecuali 3 perkara. Dan 3 perkara itu sebenarnya 3 perkara yang asas: sedekah jariah, ilmu yang memanfaatkannya, dan juga anak yang soleh mendoakannya. Itu dalam hadis. Tetapi hadis ini, berpendapat hadis inilah ada yang perkara lain lagi selain daripada 3 ini, iaitu disebut itu ar-ribat. Orang yang menjaga sempadan daripada bersiap sedia menjaga sempadan daripada serangan musuh. Serangan musuh. Dalam sejarah serangan Mongolite ataupun Genghis Khan, dia serang kota Baghdad. Kerana apa? Berjaya diserang kerana tentera di sempadan cukup lemah. Kerana ketika itu negara Islam terlalu kaya dan mewah. Jadi tentera pun lari daripada sempadan. Tengok musuh, semuanya lari balik rumah semua. Balik rumah, semuanya balik rumah. Jadi siapa nak jaga sempadan? Tak ada lah. Jadi tentera Mongol itu datang serang saja kota Baghdad, pancung aja mana yang ada. Seorang perempuan Mongolia, dia kata dia pancung hampir 200 lelaki. Perempuan boleh bunuh hampir 200 lelaki. Maknanya ketika itu lemahnya orang Islam. Terlalu lemah ketika diserang oleh tentera Mongol. Terlalu lemah ketika itu. Kenapa terlalu lemah? Pertamanya ialah tak bersyukur kerana kemewahan. Kaya sangat, mewah sangat pada masa itu. Terlalu mewah, tak bersyukur. Allah bagi mewah kaya, tak bersyukur. Dan agama pun dipandang remeh-temeh. Jadi tentera pun tentera yang tak kuat. Tengok musuh semuanya lari. Maknanya tak ada lah ar-riba tu. Yang sanggup menjaga sempadan tak ada ketika itu. Kalau ada pun semuanya lari. Wallahu alam. Bukalah sejarah. Sejarah bagaimana Mongolia menakluk kota Baghdad ataupun menghancurkan kota Baghdad. Itulah ar-ribat. Itulah orang yang siap siaga menjaga sempadan daripada serangan musuh. Hadis sahih yang hanya diriwayatkan oleh Muslim tersebut sudah dikemukakan sebelumnya. Tetapi ada hadis yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Nu'aim menyatakan bahawa pahala akan disusulkan kepada mayat yang berhak mendapatkannya. Jadi hal itu sama seperti sedekah jariah, ilmu yang manfaat dan anak soleh berdoakannya. Jadi ada juga yang lain yang seperti 3 perkara ini. Tapi yang kita diingatkan yang disebut 3 perkara itu. Tetapi ada lagi yang lain disebut seperti 3 perkara ini, yang mana pahala itu tak putus walaupun dia dah mati. Al-Quran sebut falahum ajrun ghair mamnun. Banyak sekali ayat Quran yang menyebut falahum ajrun ghair mamnun. Falahum ajrum ghair mamnun. Pahala yang tak putus-putus. Itunya pencing daripada Allah SWT. Hadis sahih begitu juga yang lain. Pahala bersiap sedia jaga sempadan itu dilipat gandakan bagi orang yang bersangkutan sampai hari kiamat kelak. Berdasarkan hadis Nabi, jika ia meninggal dunia, amalnya masih akan membuahkan pahala.
Inilah pahala orang yang menjaga, bersiap sedia menjaga sempadan. Kalau musuh datang, dia yang mati dulu. Kalau dia jaga betul-betul kerana Allah, jaga betul-betul kerana Allah. Jadi apabila dia mati, pahalanya berterusan. Sampai bila? Sampai kiamat pahalanya. Pahala. Katakan pahala menjaga sempadan itu seharinya dapat 200. Dia mati hari ini, 1000 tahun dalam kubur, 200 setiap hari berjalan sampailah 2000 tahun sekiranya 2000 tahun dia berada dalam kubur. Itu maknanya pahala yang tak putus. Dan selain pada itu ada lagi pahala yang tak putus banyak. Antaranya ialah kalau selalu datang ke masjid ini, selalu datang ke masjid. Daripada muda sampailah ke tua, selalu datang ke masjid. Dan pada selalu setiap hari datang. Pelik kata setiap hari seperti Nabi datang sampailah satu ketika dia tak boleh datang kerana terlantar di rumah. Kalau nak datang pun kena pikul, kena usung. Tetapi dia sebelum pada itu dia datang tak putus-putus. Apabila dia terlantar tak dapat datang, dan dia memang akan datang kalaulah dia mampu datang, sewaktu dia tak datang itu, dia di rumah. Apabila masuk waktu zuhur, dia dapat pahala solat zuhur seperti mana dia datang ke masjid. Waktu asar, dia dapat pahala jemaah asar seperti mana dia pernah datang ke masjid, walaupun dia itu di rumah. Itu kata pahala tak putus. Itu masih hidup lagi. Apabila dia wafat, berjalan. Pahala itu berjalan, terus berjalan. Setiap kali azan maghrib, pahala solat maghrib dia dapat dalam kuburnya. Jadi berapa ribu tahun lama kita dalam kubur, beribu-ribu tahun. Sebab kita tak tahu bilakah akan dibangkitkan kiamat. Kalaulah kita letak kiamat ini 5000 tahun selepas Nabi, sebab kiamat ini jarak yang paling hampir ialah jarak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi diutuskan, aku dengan kiamat begini. Apabila Nabi Muhammad diutuskan, bermaksudnya itulah tanda kiamat. Itulah tanda kiamat. Nabi kata aku dengan kiamat begini. Kalaulah kita letak Nabi yang kiamat ini 5000 tahun, Nabi dah berlalu 1400 tahun, ada lagi 3500 tahun. Ada lagi. Itu kalau kita 5000 tahun. Kalau kita letak 10,000 tahun, ada lagi 8,500 tahun. Kalau dah wafat hari ni, 8,000 dalam kubur. 8,000 tahun dalam kubur. Pencing, dapat. Itulah orang yang, itu dikatakan, orang ni bijak. Orang bijak ini, orang sahabat tanya, siapakah orang bijak? Nabi menjawab, orang yang bijak itu, orang yang mengawal dirinya, mengawal nafsunya, dan dia beramal dengan amalan untuk menyambut selepas kematiannya. Itu orang yang bijak. Memang bijaklah dapat pencen daripada Allah. Memang bijaklah. Kalau tak bijak tak dapat. Tak dapat. Itu pahala yang tak putus. Kita balik kepada ni. Kembali semula kepada bersiap sedia ini. Diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Fudalah bin Ubaid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mayat akan mengakhiri amalnya kecuali orang yang mati dalam keadaan bersiap siaga pada jalan Allah, bersiap sedia menjaga sempadan daripada serangan musuh, kerana amalnya akan terus berkembang sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur. Jadi banyak hadis yang menerangkan orang yang menjaga sempadan daripada serangan musuh ini pahalanya tak berhenti walaupun dia dah mati. Bermaknanya pahala berterusan sampailah bila? Sampai kiamat. Begitulah juga disebut dia selamat daripada azab kubur. Selamat daripada azab kubur. Jadilah tentera yang baik. Tentera yang baik pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah anggota polis yang baik pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi polis tentera ini maknanya polis tentera ini besar di sisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar sebenarnya. Lebih lagi yang menjaga sempadan. Sempadan kita di sebelah Sarawak, Sabah itu bersempadan dengan Filipina. Di sebelah sini bersempadan dengan Thailand, dan dalam
dan sepadan itu ada komunis. Dan di sebelah ini, di sebelah samudra ini pula macam-macam laluan. Macam-macam laluan antara bangsa. Vietnam pun lalu, tentera lain pun lalu. Sebab lautan samudra luas. Maknanya itulah, siapa nak jaga di laut tu, siapa nak jaga di darat tu, orang-orang inilah yang akan jaga. Orang ini yang jaga kita semua. Jadi pahalanya tetap berjalan. Kalau mengikut Abu Dawud, ia akan aman daripada dua malaikat kubur, iaitu Munkar dan Nakir. Jadi orang yang bersiap sedia menjaga sempadan daripada serangan musuh ini. Tentera kita di sempadan lah yang sebenarnya. Berkembang pahala yang bererti itu ialah dilipat ganda terus menerus, tanpa henti dan tanpa alasan pun. Pahala dia berjalan terus, tak berhenti. Tak berhenti, berjalan terus. Sebab segala amal kebajikan tidak akan boleh dilakukan dengan leluasa tanpa adanya rasa aman dan damai daripada ancaman musuh. Pahala amal yang satu ini akan terus mengalir. Maksudnya mereka ini berkorban untuk jaga kita, yang mana rakyat ini semua boleh beribadat dengan bebasnya dengan adanya mereka menjaga di sempadan. Kita di sini boleh ulang-alik, saya boleh ulang-alik kat sini. Antara sebabnya ada orang yang jaga di sempadan tu, ada orang yang jaga di sempadan. Itulah besarnya pahala mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada isnad yang sahih daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan bersiap siaga, iaitu menjaga sempadan dengan musuh di jalan Allah, Allah akan terus mengalihkan amal soleh yang dilakukannya. Ia akan selamat daripada dua malaikat fitnah, dan Allah akan membangkitkannya dalam keadaannya dijami amal dari ketakutan yang besar. Selamat daripada fitnah Munkar dan Nakir. Selamat daripada Munkar dan Nakir, dan dia juga selamat di akhirat nanti. Dan dia tak perlu bimbang. Allah akan kata dia dikuatkan, tidak ada kebimbangan semasa dibangkitkan dan semasa hari kiamat nanti. Inilah siapa? Inilah al-ribat, iaitu orang yang menjaga sempadan daripada serangan musuh. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Jubair bin Bakir, Kabir bin Murrah dan Amr Aswad daripada Irbad bin Sariyah, bahawa Nabi SAW bersabda, setiap amal yang terputus dari pemiliknya begitu ia meninggal dunia. Setiap amal akan terputus dari pemiliknya apabila dia meninggal dunia, kecuali orang yang bersiap sedia jaga sempadan daripada serangan musuh pada jalan Allah, kerana amalnya akan terus berkembang dan rezekinya akan mengalir sampai hari perhitungan amal. Jadi Imam Qurtubi letak yang ini kerana apa? Telah banyak hadis-hadis yang menerangkan bahawa mereka ini selamat daripada azab kubur, selamat daripada huru-hara kiamat, selamat. Disebut orang-orang ini, dan banyak hadis yang menyebut tentang mereka yang aman daripada fitnah kubur. Jadi Imam Qurtubi berkata, siapa lagi kalau nak selamat daripada fitnah kubur ini? Yang pertamanya ialah orang inilah, tentera kita di sempadan, ataupun anggota keselamatan yang menjaga sempadan. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad daripada Hakim Osman bahawa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa bersiap sedia jaga sempadan semalam pada jalan Allah, satu malam saja jalan Allah, maka ia seperti mendapatkan pahala berpuasa dan solat sunat selama 1000 malam. Hadis ini tak nyatakan sahih atau apa, tapi itulah pada semalam, satu malam aja jaga sempadan, tak tidur satu malam, pahalanya lipat ganda, berpuasa dan solat sunat selama 1000 malam. Besarnya pahala orang yang bersiap ribat ataupun bersiap sedia menjaga sempadan daripada serangan musuh. Besarnya pahala, sehingga disebut dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis yang lain, banyak lagi di sini. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Muhammad bin Ismail
daripada Samurah, daripada Muhammad bin Ya'la As-Sulaimi, daripada Amr bin Syabih, daripada Abdul Rahman bin Ab, daripada dari Makhul bin Ubay bin Ka'ab, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bersiap siaga pada jalan Allah dari balakan celah kaum muslimin untuk mencari pahala di luar bulan Ramadan itu lebih besar pahalanya daripada ibadat puasa dan salat sunnah selama 100 tahun. Dan bersiap siaga pada jalan Allah itu dari balakan celah kaum muslimin untuk mencari pahala pada bulan Ramadan lebih besar pahala di sisi Allah, atau daripada ibadah puasa dan salat sunnah selama 1000 tahun. Jika Allah mengembalikan ia kepada keluarganya dalam keadaan sehat, tidak ditulis untuknya amal keburukan 1000 tahun, dan ditulis untuknya kebajikan serta sehingga diperlakukan padanya pada pahala siaga sampailah hari kiamat. Bermaknanya amalannya lebih baik daripada puasa selama 100 tahun, 1000 tahun disebut di sini ya. Besarnya pahala di sisi Allah SWT. Kerana apa? Kerana mereka inilah yang lain dapat solat dengan sempurna, dapat solat dengan aman, dapat solat dengan tenang. Selepas itu boleh diadakan tazkirah, lepas tu boleh diadakan tahlil, kerana ada orang yang menjaga sempadan. Hadis tadi menunjukkan bahawa seseorang yang bersiap siaga sehari pada bulan Ramadan dapat menghasilkan pahala yang amat besar. Sungguh pun ia meninggal dunia tidak dalam keadaan siap siaga. Dia bekerja di sempadan, dan dia wafat ketika tidak bekerja. Wafat ketika dah habis tugas, wafat. Pahala dia dulu sebagai orang yang bersiap sedia jaga sempadan bersama musuh itu tetap mengalir padanya, walaupun dia dah berhenti, dan walaupun dia dah mati tetap mengalir kepadanya. Arti baru diulah di sini. Ar-ribat, siap siaga itu ialah berarti pada bahasanya menambak kuda untuk digunakan berperang pada jalan Allah melawan kafir. Tetapi kemudian makna itu dikembangkan menjadi upaya siap siaga menjaga daerah perbatasan wilayah kekuatan kaum muslimin, baik sebagai pasukan berkuda maupun pasukan jalan kaki. Sedangkan bagi penduduk setempat yang memang tinggal dan mencari kehidupan di sempadan tersebut, mereka tidak boleh disebut sebagai pasukan ribat atau pasukan bersedia. Hal ini ditekan secara dalam kitab yang lain. Maksudnya orang yang pada bahasanya ialah tali mengikat kuda. Jadi mana itu dikembangkan kepada orang yang menjaga sempadan, sama ada tentera berkuda, sama ada sebagai pasukan berkuda ataupun pasukan pejalan kaki. Jadi sesiapa yang duduk di kawasan sempadan, dia bukan dikira pasukan siap siaga kerana dia penduduk. Yang siap siaganya siapa? Polis dan tentera itulah yang siap siaga. Yang penduduk di situ tidak dikira siap siaga. Itu maksudnya bersiap siaga ataupun ar-ribat, yang mana disebut dalam banyak hadis mereka mempunyai pahala yang tak putus-putus, dan mereka aman di kubur, aman daripada fitnah, aman daripada azab, aman daripada huru-hara kubur. Iaitu orang inilah ar-ribat. Jadi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada tentera ini, tentera sirriyah, iaitu tentera peninjau. Peninjau ini ar-ribat lah, peninjau ini. Dan dalam kumpulan ini ada 12 orang, ada 14 orang. Nabi atur buat giliran. Mesti ada orang yang menunggu di sempadan, mesti ada. Zaman Nabi disebut as-sirriyah. Tentera Siriyah ni tentera yang rahsia. Sebab dia jaga sempadan, nak jaga sempadan, dia pun menyelinap ataupun menyembunyikan diri di kawasan tertentu, itai, mengendap musuh datang ke tak datang. Antaranya ialah ketika berlaku perang Badar. Berlaku perang Badar, musuh datang, sempat lepas. Tunggu pula semasa dia pulang. Semasa dia pulang pun lepas. Yang datangnya siapa? Abu Jahal.
Dan datangnya Abu Jahal. Dan perkara itu disampaikan kepada Nabi. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pasukan peninjau. Dalam mana-mana negara pun ada pasukan peninjau yang masuk menjinak di kawasan sempadan. Mereka mencari berita, mencari perkembangan. Kita di sini mungkin tak terasa, tapi seperti di Ukraine, bagaimana di Ukraine negara itu dah jadi apa kita tak tahu sekarang ini, kerana diserang. Jadi tentera di sempadan masih utuh. Tentera di sempadan mereka masih utuh, tetapi mereka itu bukan Islam lah, bukan Islam. Tapi kalau Islam, dalam Islam maknanya siapa yang jaga sempadan sampailah dia syahid, lagilah besar di sisi Allah Taala. Dah jaga sempadan, bertugas sebagai ribat pula, bertugas sebagai tentera yang menjaga sempadan pula. Dah mati syahid sebagai tentera jaga sempadan, tinggi darjatnya di sisi Allah SWT. Sehingga jaminan kalau mati syahid itu memang tak ada lah. Kalau mati syahid memang tak ada lah azab kubur. Yang mati syahid itu terus dia akan berada di tempatnya di sisi Allah SWT. Ada tempatnya orang mati syahid. Walaupun jasadnya dikubur, sebenarnya jasad itu sahaja. Mereka hanya tinggal jasad, sebenarnya mereka hidup di sisi Allah dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang boleh kita ambil di sini ialah Ar-ribat itu ataupun bersiap siaga itu ialah orang yang tentera, pasukan berkuda, pasukan bukan berkuda saja, pasukan tentera laut ataupun marine, apa saja, mana-mana saja yang bertugas di sempadan menjaga serangan daripada musuh, menjaga pencerobohan daripada lanun, menjaga pencerobohan daripada nelayan-nelayan yang suka merompak, suka mengambil ikan di perairan dalam negara kita. Maknanya itulah orang-orang ini ya. Maknanya mereka ini di sisi Allah mulia, dan sehinggalah mereka ini selamat daripada fitnah kubur. Itulah yang disebut di sini ya. Yang kedua, yang pertama dah habis, dah panjang yang pertama ini. Yang kedua ialah orang yang kedua diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Rashid bin Sa'id, dari sahabat Nabi. Rasulullah SAW berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa orang mukmin terkena fitnah di kubur mereka, di kubur mereka, kecuali yang mati syahid?" Baginda menjawab, "Seberkas cahaya pedang di atas kepalanya sudah cukup sebagai fitnah." Yang kedua di sini ialah orang yang mati syahid. Orang mati syahid ini bukan setakat aman daripada kubur, bahkan tak ada pun di kubur. Mereka itu tak hanyalah jasad sahaja. Selepas mereka dikuburkan, mereka akan naik di sisi Allah, yang mana Allah tempatkan tempat mereka ini. Maknanya kalau kita seorang soleh, insya-Allah kita soleh, insya-Allah kita akan dikuburkan dan kita akan menghadapi fitnah, iaitu soal jawab munkar dan nakir. Kita boleh jawab apa saja soalan yang dikemukakan, kita akan jawab dengan mantap dan kita pasti boleh jawab, kerana itu adalah ketetapan Allah. Allah beri ketetapan setiap orang Islam yang soleh, mukmin soleh ini boleh menjawab. Itu kita, selepas itu barulah kita akan boleh pergi ke tempat kita, iaitu bersama ruh orang-orang yang soleh. Kalau tak lepas, berada di kubur itulah, dipukul, dipalu oleh malaikat azab. Kalau tak lepaslah. Kalau lepaslah. Jadi orang mati syahid ini, orang sahabat tanya, kenapa orang mati syahid ni, kenapa orang mati syahid, kenapakah orang mati syahid ini tidak terkena fitnah azab kubur? Nabi kata apa? Seberkah cahaya pedang di kepala sudah cukup sebagai fitnah. Maknanya pedang yang mereka angkat itu pun dah selamat dia daripada azab kubur. Itu pun dah cukup. Seberkah pedang itu dah cukup selamatkan mereka. Itu tak mati lagi. Baru pegang, baru pedang itu baru masuk gelanggang baru. Kalau mati syahid, lagilah selamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Sunan Ibnu Majah,
Nabi bersabda, orang mati syahid itu memiliki 6 perkara terpuji si Allah, iaitu diampun dosanya pada titisan darah pertama mencecah bumi. Ia diperlihatkan tempatnya di surga. Yang kedua. Yang ketiga, ia dilindungi daripada azab kubur serta aman dari ketakutan yang besar. Dikenakan kepalanya, dipakaikan kepada mahkota kebanggaan yang lebih baik daripada dunia seisinya. Dan yang keenam, kebaikan yang lebih keenam, dijodohkan dengan 70 isteri dan bidadari dan disyafaati 70 orang dari keluarganya. Ini orang mati syahid. Kelebihan mati syahid ada 6. Antaranya ialah amal daripada kubur. Azan, maknanya azan kita pun tangguhlah, tangguh setakat orang mati syahid, dan kita akan sambung iaitu orang yang ketiga nanti, insya-Allah. Kita tangguh di sini dengan tasbih kafar dan surah Wal-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.